Astaghfirullahaladzim, 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 wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya mulakan Tuan Nazir Masjid Taman Putra Perdana, Tuan Imam, Tuan Bilal, para masyayikh, asatizah, datuk-datuk, datin-datin, ahli jemaah karyah sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bicara kita pada malam ini adalah satu bicara yang amat penting. Secara sedar tidak sedar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan perasan beberapa ketika ini, sekarang ini viral satu isu yang ataupun satu video, klip-klip video yang beredar mengenai ajaran Sea Hulk. Pernah dengar ke? Pernah tengok ke? Yang mana dia dalam pengakuan-pengakuan mereka itu, mereka mengatakan bahawa Allah itu Muhammad dan Muhammad itu Allah. Yang membimbangkan kita adalah pola ajaran sesat ini telah berevolusi. Ajaran sesat seperti ini dikenali sebagai nama ajaran wujudiyah batiniyah. Kalau tuan-tuan pernah dengar. Saya kira barangkali oleh kerana jarak kita dekat dengan Bandar Baru Bangi, dengan Putrajaya, saya kira barangkali jemaah di sini ramai di antara tuan-tuan adalah pegawai-pegawai kerajaan, barangkali asatizah mengajar di sekolah-sekolah, ataupun barangkali graduan universiti, UKM, barangkali Fakulti Pengajian Islam dan sebagainya. Perkataan wujudiyah batiniyah ini adalah satu perkataan yang kalau kita tak belajar akidah, kita tak belajar ajaran-ajaran sesat, kita tak dengar. Tetapi ciri-ciri ajaran-ajaran ini, walaupun kita tak pernah dengar, dia ada berlegar di dalam masyarakat kita. Ciri-cirinya tu ada berlegar dalam masyarakat kita. Yang menjadi masalah kita adalah, tuan-tuan dan puan sekalian, kerana mereka ini yang menganti ajaran batiniyah, wujudiyah batiniyah ini, secara tidak sedar akidah mereka ini telah terkeluar daripada lingkungan, bukan sekadar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi terkeluar dari lingkungan iman itu sendiri, waliyadzubillah. Arti kata lain, mereka merasakan mereka beriman, Muslim mukmin, tapi hakikatnya mereka bukan Muslim dan bukan mukmin. Tuan-tuan, saya kira barangkali kalau kita dengar, kalau kita dengar perkataan itu, dia cukup untuk mengeri, sangat mengerikan. Kerana jika seseorang itu tidak dianggap sebagai seorang mukmin dan Muslim, maka tidak mungkin dia akan akhirnya nanti berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Betul? Jadi ini satu benda yang mengerikan, kerana ia boleh terjadi kepada sesiapa, dan yang menakutkan kita adalah kerana ia kelihatan seperti Islam tapi dia bukan Islam. Itu yang menakutkan kita. Realitinya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak ramai di kalangan kita dalam masyarakat kita ni yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendalami ajaran pengajian agama. Betul? Tidak ramai sebenarnya. Kalau kita tengok di dalam mana-mana universiti, contoh kita ambil peratusan barangkali, kita menganggap nombor peratusan itu, di antara sekolah di Malaysia ini, sekolah agama jumlahnya peratusannya kecil. Kalau tuan-tuan pergi ke universiti, banyak fakulti universiti, mana-mana universiti yang ada fakulti pengajian Islam, jumlah mereka yang belajar di peringkat pengajian Islam itu dibandingkan dengan pengajian-pengajian lain, jumlahnya kecil, barangkali 2%, 3%, atau barangkali 5%. Dan dari 5% ini tadi, yang belajar akidah dengan mendalam, jumlahnya lagi kecil. Jadi kita harus mengakui realiti bahawa to some certain extent, pada had-had tertentu, kita tidak berpeluang untuk mendalami permasalahan akidah, yang dengan itu kadang-kala dia menyebabkan kita tergelincir, waliyadzubillah, tanpa kita sedar jika kita tidak berhati-hati. Jadi
hari ini kita di sini untuk membicarakan satu perkara yang amat penting, tanda-tanda. Kita nak bicarakan tentang tanda-tanda ajaran sesat dan bagaimana teknik dan taktik tipu daya mereka masuk di dalam masyarakat untuk menjerat dan menjerut kita, waliyadzubillah, dan akhirnya nanti jika dah terjatuh dan terjerut itu, nanti khawatir imannya juga akan tersiat keluar, dengan keadaan dia tidak rasa, dia rasakan dia dekat dengan Allah tapi sebenarnya dia sangat jauh dengan Allah, waliyadzubillah. Jadi itu bicara kita malam ni. Jadi bicara kita bicara yang sangat penting. Saya sebelum kita mula bagi saya peluang untuk memberi peringatan dalam masa mungkin 3, 4, 5 minit begitu, dan ini berkaitan dengan apa yang kita akan bicarakan tentang ilmu, kepentingan ilmu. Saya bicarakan tadi, tidak semua kita mempunyai peluang untuk mendalami ilmu agama secara luas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Taala kebaikan, Allah Taala akan beri dia faham agama. Tidak semestinya dia tahu mempunyai ilmu agama yang tinggi dan dalam, tetapi dia faham agama itu walaupun dia dapat sedikit. Yufaqqihhu fid din. Dan Nabi SAW juga sebut, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan, berusaha untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran wa Sunnah. Qaulullah, qala Allah wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan apa yang ditunjukkan hidayah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala akan mudahkan jalan dia ke syurga. Maknanya apa? Maknanya dia akan berada di jalan yang lurus. Dan di dalam hadis ini juga, hadis dia agak panjang, Nabi SAW memberi isyarat bahawa mereka yang berada di dalam perjalanan menuntut ilmu itu, dia akan diminta keampunan untuknya oleh semua makhluk di bumi dan di langit. Maknanya di bumi ini segala makhluk yang ada, dan malaikat di langit. Termasuklah Nabi kata hatta hitanu fil bahr, sehinggalah ikan-ikan di dalam lautan. Tuan-tuan tahu berapa jumlah ikan dalam lautan? Tak ada orang tahu. Berapa bilion kita tak tahu. Dan mereka semua mendoakan keampunan untuk penuntut ilmu. Begitu besarnya, hebatnya pahala ataupun ganjaran untuk penuntut ilmu, sehingga dengan permohonan keampunan itulah yang akan kita ni akan mendapat keredaan dari Allah Ta'ala, dan redha itulah akan masukkan kita ke dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekadar perkongsian ataupun sekadar pandangan, barangkali kita tidak ada barangkali penuntut ilmu di sini tak ramai yang belajar. Kebanyakan kita sudah habis belajar, habis bekerja barangkali, sudah pencin barangkali. Tapi macam mana kita nak dapatkan ganjaran ini? Tuan-tuan niatkanlah setiap kali tuan-tuan datang ke masjid, kan ada jadual, hari ini siapa mengajar, ni siapa mengajar, ni macam. Tuan-tuan niat dalam hati tuan-tuan, saya nak menuntut ilmu dengan serius. Bawa buku, bawa kitab, bawa buku nota. Tak ada pelajar ilmu tak ada buku nota, tak ada. Tuan-tuan kalau jadi mesti ada cikgu kat dalam ni. Cikgu kalau dia masuk kelas, budak dia, murid tak bawa buku, mesti dia marah. Sebab itu di antara syarat kita untuk belajar. Jadi semoga-moga dengan kesungguhan itu akan memberikan peluang kepada kita mendapat ganjaran tadi. Ala kulli hal, itu kepentingan ilmu. Sekarang berkongsi beberapa minit. So kita terus terjun kepada topik kita hari ini. Tuan-tuan, kita belajar akidah daripada kecil hingga besar, hingga tua. Yang mana akidah ini menentukan kepercayaan kita yang betul-betul percaya bahawa syurga dan neraka itu wujud, mahsyar itu wujud. Rawdah min riyadil jannah, taman dari taman-taman syurga di dalam kubur itu wujud. Hufrun ataupun hufra min hufarin nar, lubang dari lubang-lubang neraka itu benar-benar wujud di dalam kubur. Siapa pernah
bangun dari kubur menceritakan apa yang berlaku di sebalik kubur? Tidak ada. So macam mana kita nak percaya? Jawapannya kita kena percaya. Dan bila kita dah percaya beriman dengan semua rukun iman itu, boleh tak pada suatu ketika keadaan-keadaan tertentu iman itu tercabut daripada diri kita? Boleh. Sebab tu ada nama perkara-perkara yang dinamakan, kalau kita belajar akidah, nawaqidul iman, perkara-perkara yang membatalkan iman. Dan apabila iman itu terbatal, dengan sendirinya segala amalan kita akan terbatal. Wal i'adzu billah. Qala Allah Ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ayat ini penting, tuan-tuan. Ayat ini penting, surah Zumar ayat 65. Ayat ini penting. Dan siapa yang belajar bahasa Arab di sini? Orang yang belajar bahasa Arab, dia akan melihat ayat ini dan dia akan melihat bahawa ayat ini ayat yang sangat berat, sangat keras sebenarnya amarannya. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW dan kepada, ini perumpamaan Allah Ta'ala bagi. Dan di dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut walaqad. Walaqad ini waw tu waw jar, dan waw tu waw qasam, lam tu jawab bil qasam tadi, dan lam itu juga dekat walaqad tadi tu, lam itu juga adalah lamul waqiyah atau lamul taukid. Artinya apa? Kalau kita faham masyarakat, dia memberi erti walaupun itu ada 1, 2, 3, 4 patah, 4 huruf saja, dia memberi erti dan dengan sesungguh-sungguhnya. Itu kalau kita letakkan dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa dia walaqad itu saja, tapi dia memberi erti. Walaqad uhiya ilaika, ilaika liman, kepada Nabi Muhammad. Ilaika ya Muhammad. Wa ilal ladzina min qablika, dan nabi-nabi yang datang sebelum kau wahai Muhammad. La in asyrakta, kat sini dia punya amaran dia. Allah Ta'ala tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah pukul anak sindir menantu. Ada kebarang kalian ke Nabi Muhammad akan syirik? Tak mungkin. Tapi Allah sebut di sini la in asyrakta, bukan kau saja, malah semua nabi-nabi kalau melakukan satu perkara yang dinamakan syirik. Apakah dia syirik? Menyentuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan pergi sedikit nanti bagaimana penyentuhan Allah Ta'ala itu boleh berlaku dalam berbagai banyak bentuk yang kadang-kadang wal'iyadzubillah kita tak sedar. La in asyrakta, kalau kamu syirik, melakukan apa saja perbuatan yang termasuk dalam syirik, menyebutkan Allah, la yahbatanna amaluka. La yahbatanna ini adalah satu perkataan yang juga memberi arti yang sangat-sangat penting dan berat dan keras. Lam tadi itu, la yahbatanna itu, lam itu lam taukid, dan nun di hujung tu yahbatanna itu nun taukid thaqilah nama dia. Maknanya nun ini adalah menunjukkan ketegasan yang sangat berat. La yahbatanna amaluka, pasti amalan-amalan yang kau buat ni akan terbatal. Dalam bahasa Arab ada satu kaedah dia dinamakan idza zadal mabna zadal makna. Apabila struktur perkataan itu bertambah, maknanya, morfemnya juga akan bertambah. Jika kita tengok dalam ayat ini la yahbatanna itu ada pertambahan kalimah, pertambahan huruf di situ, lam dan nun di hujung tu. Jadi ini berat sebenarnya. Sebab tu orang Arab ketika mana Nabi SAW membacakan ayat-ayat Quran kepada mereka pada ketika itu, mereka tahu ini bukan ayat manusia. Manusia tidak mungkin mampu memproduksikan, mengeluarkan bahasa secantik ini. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab sampai ke peringkat yang tertentu, bertahun-tahun, mengambil masa bertahun-tahun, barulah kita boleh melihat kecantikan bahasa Al-Quran. Kalau tak, kita akan baca macam biasa je. Ala kulli hal. And then Allah Ta'ala sebut lagi wala takunanna, dan kamu pasti akan menjadi. La yahbatanna, dah pasti terbatal amalan kamu. La wala takunanna, dan pasti kamu menjadi apa? Minal khasirin, daripada orang-orang yang rugi. Rugi kenapa? Rugi kerana
Jika kamu melakukan syirik, segala amalan kebaikan kamu akan terbatal, hilang begitu saja seperti debu ditiup angin, dan akhirnya akan dihumban wal'iyadzubillah ke dalam neraka Allah Ta'ala selama-lamanya, wal'iyadzubillah, seperti minal khasirin, rugi. Sebab kita tak boleh balik lagi dah tuan-tuan. Dah sampai ke sana, dah sampai lepas nyawa melepasi tenggorokan ini, there's no turning back. No turning back. Tidak mungkin kita boleh balik kembali, dan setelah melihat segala kebenaran itu kita tak boleh tarik balik lagi, tak boleh dah. Bila kita dah bangun nanti, kita dah bangkit. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, cuba fikirkan. Bila kita bangkit nanti dari kubur kita, semua orang akan bertelanjang. Ketika itu Aisyah tanya Nabi, tak malu ke semua orang telanjang? Dah betul lah, nak beli baju kat mana? Nak ambil baju kat mana? Tak ada lah, memang telanjang dalam keadaan gitu. Tetapi segala-gala nafsu itu sudah tidak menjadi satu prioriti dalam badan kita. Prioritinya apa? Lepas ke tak lepas sirat ni? Lepas ke tak lepas nanti aku ada di hadapan Tuhan? Lepas cukup tak aku punya ni aset yang aku bawa ni? Apa dia? Pahala kita itu aset. Dosa kita liability. Currency against liability itu tadi. Cukup tak ni aku punya currency ni nanti? We don't know. Dan pada masa itu kita dah tak hirau telanjang tak telanjang. Kalau nampak mak kita pun kita buat tak tahu. Kalau kita nampak anak kita yang kita sayang pun kita buat tak tahu. Kalau nampak isteri kita kita sayang kita buat tak tahu. Nampak laki kita buat tak tahu. Sebab apa? Sebab semua manusia sedang dalam satu suasana yang sangat-sangat cemas. Disebabkan oleh apa? Kita dah tak boleh buat apa-apa dah macam tu. Sebab itu ayat ini ayat yang sangat-sangat penting untuk kita fahami, supaya kita tak terjatuh ke dalam syirik tanpa kita sedari, wa'iyadzubillah, dan terbatal semua amalan kita dan menyebabkan kita rugi dan menyesal di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, saya selalu suka nak ingatkan, segala amal ibadah kita adalah dengan dua syarat. Yang pertama al-ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah mutabaqatus sunnah, mesti mengikut sunnah. Dua syarat ini penting untuk tuan-tuan ingat, sebab bicara kita nanti akan berkait dengan dua syarat ini. Al-ikhlas wa mutabaqatus sunnah. Ikhlas dan mesti mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhlas tu macam mana? Macam mana kita nak tahu kita ikhlas? Ulama meletakkan ada beberapa tanda ikhlas. Yang pertama, orang yang ikhlas itu, dia mengetahui dia ikhlas apabila dia tahu amalan ibadah dia, sedekah ke, solat ke, baca Quran ke, di hadapan orang sama, di belakang orang sama. Dia bersendiri, solatnya begitulah sifatnya, kualitinya, khusyuknya. Di hadapan orang, di masjid pun sama. Kerana apa? Kerana dia tak hirau orang lain. Dia hanya menghiraukan Tuhannya sahaja. Betul? Itu tanda ikhlas. Itu tanda ikhlas. Satu kadang-kadang saya fikir, kalau kita boleh bawa semangat mahsyar itu ke dunia ini, alangkah baiknya. Semangat yang tadi tu yang kita tak hirau orang lain, kita hanya hiraukan Tuhan kita sahaja. Bawa ke dunia ini kita tak hirau. Aku hanya lakukan ini demi Engkau ya Allah. Kemudian tanda kedua ikhlas itu adalah apabila dia melakukan ibadah, dia sama ada dia dipuji atau dia dikritik, dia tak heran. Dia tidak mengharapkan pujian orang dan dia tidak kisah orang nak kritik dia. Ibadah dia, apalah, kita besar bagi sedekah RM5 je. He don't care. Dia boleh bagi sedekah depan orang, yang saya sebut tadi, depan orang dia boleh bagi sedekah, contoh sedekah lah, RM5, walaupun kita ada Mercedes, he doesn't care, because he's not doing it for you or for them or for whoever. I'm doing this for Allah Ta'ala. It's not about, bukan jumlah itu, tetapi ikhlas itu yang dikira di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu bila di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, dan kebanyakan semua kitab, termasuk kitab-kitab sahih, hadis pertama yang akan dibicarakan adalah innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya amalan itu dikira dengan niat. Rubba amalin saghiratin kaburat binniyah, rubba amalin kabiratin sagharat binniyah. Kadang-kala amalan kecil itu menjadi besar di sisi Allah Ta'ala dengan apa? Dengan niat dia tadi itu, ikhlas tadi itu. It doesn't matter, it's not about how much you give, it's how much it does come from here. Ataupun kadang-kala amalan yang besar itu, kita bagi donation sebanyak 5 juta untuk whatever cost, to get, untuk dapatkan pujian, untuk dapatkan projek, untuk dapatkan whatever, what not. It's for the interest of duniawi, bukan untuk Allah Ta'ala. Dan perkara itu akan jadi kecil di sisi Allah Ta'ala, tidak ada nilai. Waliyadzubillah. Jadi sebut tadi itu penting, ikhlas tadi itu. Niat itu penting. Dan yang ketiga, tandanya adalah dia tidak mengungkit-ungkit amalan dia tadi. Bukan aku dah bagi engkau minggu lepas ke RM10. Nak lagi, bila nak berhenti minta duit ni? Itu satu bentuk penghinaan, satu bentuk sifat mazmumah, dan satu bentuk menunjukkan dia tidak ikhlas. Itu satu. Yang kedua, dia mesti mutabaqatus sunnah, dan mutabaqatus sunnah, tuan-tuan, mesti mengikut sunnah Nabi SAW, dan dia tidak akan boleh datang melainkan dengan ilmu dan pengajian dan pembelajaran. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya anjurkan, bacalah kitab-kitab hadis. Jangan takut baca kitab hadis, jangan takut baca Riyadhus Shalihin. Ustaz, jangan takut baca Riyadhus Shalihin. Jangan takut baca kitab Sunan Sittah. Jangan takut baca Arba'in Nawawiyah. Kita tak akan sesatnya, tak akan tak fahamnya. Kalau tak faham, tak apalah, jumpa tanya ustaz. Baik, sesat insya-Allah tidak mungkin. Macam mana kita tahu sunnah kalau kita tak baca kitab hadis? Macam mana kita nak buktikan kita cinta kepada Nabi SAW dan kita tidak berusaha untuk membaca ataupun melihat kata-kata Nabi SAW? It doesn't make sense. It doesn't make sense. Betul tak? Jadi untuk mutabaqatus sunnah itu mesti dengan pengajian yang saya sebutkan tadi, pentingnya ilmu itu, pembelajaran ilmu juga, dan juga kepada usaha kita. Belilah kitab hadis. Kalau kita boleh bayar RM1,000 sebulan untuk bayar kita punya Honda tu, kenapa kita tak boleh kumpul RM1,000 setahun untuk beli kitab tafsir atau kitabul hadis? Kenapa tak boleh? Atau kitabul akhlak? Kenapa tak boleh? Tetapi to some certain extent, tuan-tuan, kalau kita tidak diingatkan, dia bukan prioriti. Kadang-kadang dia bukan prioriti, kita lupa itu prioriti. Membaca perkataan Nabi SAW itulah prioriti kita. Juga di dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut kepada Nabi SAW, adakah kemungkinan Nabi SAW akan melakukan syirik? Tidak mungkin. Tapi ia peringatan untuk kita sebenarnya. Kalau Nabi sekalipun dengan amalan dia yang begitu besar pun boleh Allah Ta'ala batalkan gitu saja, null and void, apatah lagi kita. Di situ kita kena faham betapa pentingnya ayat ini. Jadi iman itu boleh terbatal. Macam mana kita kena jaga iman kita. Bukan sekadar kita, tuan-tuan. Yang merunsingkan kita adalah generasi kita, anak-anak kita. Kita tidak tahu anak-anak kita akan bergaul dengan siapa di universiti, di sekolah. We don't know. Takut dia terpengaruh. Jadi semoga-moga kita tahu beberapa perkara ini, kita boleh ingatkan anak-anak kita, untuk diri kita dan anak-anak kita. Ini saya punya struktur persembahan saya. Kita skip je. Ahli sunnah wal jamaah adalah dua perkataan, ahli sunnah dan wal jamaah, golongan mengikut Nabi SAW, ikut jalan baginda Nabi SAW. Seperti saya kata tadi, kalau kita tak baca kitab hadis, macam mana kita nak tahu macam mana cara Nabi SAW, cara hidup Nabi SAW, dan juga para sahabat, terutamanya para khulafaur rasyidin, mengenai akidah, syariat dan akhlak yang dibawa semenjak Nabi SAW dan para sahabat. Ini ada ta'arif. Kita pergi ta'arif as-sunnah wal jamaah mengikut Mu'jam lughatul fuqaha. Ahli sunnah wal jamaati humul ladzina iltazamu fil aqidati bil Qur'an was sunnati duna al-ara' al falasifah, wa hum ya'uduna ila imamain Ibn Mansur Ibn Muhammad al-Maturidi al-Hanafi, tuwfiya sanah 333, wa Abil Hasan Ibn al-Ismail al-Ash'ari al-Syafi'i, tuwfiya fi sanah 330, wa as-Salafiyun.
Ahlussunnah Jamaah, kita ni Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini penting. Kita nak pastikan kita ni duduk di dalam ini Ahlussunnah wal Jamaah ni. Mereka siapa? Orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Macam mana kita nak tahu kita berpegang teguh pada Quran dan Sunnah? Kena belajar. Kena jadi talibul ilm, tulabul ilm. Tak kira mahmakan, tidak kira umur kita berapa. It doesn't matter how old you are or how young you are. It doesn't matter. Serta menolak pendapat ahli falsafah. Kerana ahli falsafah itu dia mengambil tulisan Sir Einstein, dalil pendalilan kepada akidah itu, kepercayaan itu daripada falsafah. Jadi kita akan lihat kenapa falsafah itu menjadi satu perkara yang membebankan sebenarnya dan mempunyai potensi untuk menggelincirkan iman, sebab ajaran wujudiyah batiniyah ini dengan falsafah-falsafah. Dunal ara'ul falasifah wa hum ya'uduna, dan mereka yang Ahlussunnah wal Jamaah kembali merujuk kepada dua orang imam, iaitu Imam Al-Maturidi Al-Hanafi dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari Al-Syafi'i, dan para salaf. Of course para salaf. Kenapa? Kerana tidak ada di dalam umat Nabi Muhammad SAW dari dulu sampai sekarang yang lebih memahami sunnah melainkan para salafus salih, sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu tiga generasi pertama yang Nabi sebutkan sebagai generasi terbaik. Ini yang paling faham sunnah, maka kita kena belajar sunnah daripada mereka. So itu definisi Ahlussunnah. Definisi kita, lingkungan kita mesti berada di dalam ni daerah ini, lingkungan ini. Fatwa tentang ajaran sesat, umat Islam di Malaysia hendaklah mengikuti ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah yang kita sebutkan tadi, daripada segi akidah, syariah dan akhlak. Itu jelas, kita lompat. Ini adalah ta'arif tauhid. Saya memang bawa buku berlambak-lambak kat sini. Tujuan sebab saya takut saya lupa satu. Ni di antara saya punya rujukan saya ni. Buku ni, buku Dr. Fattah ni dah out of print, it's very difficult to get. Dan ada beberapa lain buku-buku rujukan saya kat sini, saya takut saya lupa, saya boleh rujuk terus pada buku-buku ini. Ala kulli hal, saya ambil daripada kitab ini, Jawharatul Tauhid, Imam Al-Baijuri, syarah Imam Al-Laqani. Dan dalam Jawharatul Tauhid, dia mentarifkan, mendefinisikan tauhid sebagai ifradul ma'bud bil ibadah ma'tiqad wahdatuhu wa tasdiq biha dzatan wa sifatan wa af'alan. Ini mengesakan yang disembah, ini Allah Ta'ala, dengan ibadah. Ini macam kita sebut tadi, ikhlas itu dengan apa? Mengesakan Allah Ta'ala. Kita tidak buat melainkan kerana Allah Ta'ala. Dan disertakan dengan kepercayaan yang jazam, yang kuat, yang pasti, atas keesaannya, atas keesaan Allah Ta'ala itu tadi, dari segala segi. Maknanya dari segi dan membenarkan dengannya itu zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Itu ta'rif daripada Jawharatul. Okay, kita pergi pada ajaran sesat. Apa bicara kita tentang ajaran sesat? Ajaran sesat itu apa? Jatuhkan Fatwa Negeri Selangor, dia mendefinisikan ajaran sesat sebagai ajaran, fahaman atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau bukan Islam, yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bukan dari ajaran Islam. Artinya apa? Artinya dia kelihatan seperti kita tapi dia bukan kita. Sebab apa? Takut-takut kita tergelincir. Dia macam kita. Dan kebanyakan ajaran ini akan pakai outfit atau akan pakai jubah tariqat, jubah tasawuf. Dia akan menggunakan perkataan yang sama, hampir-hampir sama dengan perkataan tasawuf. Dia akan masuk daripada pintu-pintu itu. Dengan serban, dengan jubah. Salah ke jubah serban? Tidak. Dengan tasbih, salah bertasbih? Tidak. Tapi kadang-kadang mereka, bukan kadang-kadang, mereka akan masuk melalui jalan-jalan itu, yang bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' dan qiyas serta pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, dan telah diputuskan sesat oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor. Ada banyak ajaran-ajaran yang telah difatwakan sesat, dan ada juga yang telah difatwakan sesat tapi masih beroperasi, dan ada lagi ajaran-ajaran yang
tidak dapat dikesan, dan ajaran itu ajaran-ajaran yang sesat. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, bila kita katalah kita dapat aduan, dapat aduan. Kadang-kadang ada orang datang menceritakan tentang adik-beradiknya yang terlibat dengan satu ajaran yang pelik. Dia kata, kenapa pelik? Dia start ceritalah macam tadi, contohnya dia start kata semua orang boleh masuk syurga. Dia kata, oh macam mana tu? Iyalah, memanglah nama Tuhan tu berbeza-beza. Dia kata, tapi kan Tuhan yang sama. Dia kata, pergi kat situ, Tuhan yang sama. Tuhan sama, tapi orang tu baik walaupun dia bukan Islam, tapi dia baik. Takkanlah Tuhan tu zalim masukkan dia dalam neraka. Nampak? Ini di antara akidah i'tiqad batil, ajaran sesat. Di antaranya ada pula yang datang, adik saya dah tak solat dah. Tak solat? Kenapa dia malas solat ke? Suruh dia solat, suruh dia taubat, solat lah. Tak, dia kata dia sentiasa solat. Dia sentiasa solat macam mana tu? Dia kata dia solat tu daim. Saya baru slide ke 10, saya ada 67 slide, which I don't think I can finish all, but okay, saya nak skip slide. Kita dah tahu tadi kepentingan ilmu, it's very important. Kita tahu apa dia sunnah, kita tahu apa dia tauhid, kita tahu kepentingan tauhid tadi. Sekarang kita nak lompat terus, kita pergi pada ta'rif ajaran sesat. Kita tahu dah, maknanya Christianity, Buddhism dan sebagainya itu memang yalah sesat lah. Tapi yang kita masukkan di sini adalah yang kelihatan seperti Islam tapi bukan Islam. Itu yang kita masukkan di sini. Itu bicara kita kat situ saja. Saya nak rompat sejarah ringkas ni, saya tak nak masuk. Okey, ini adalah tempat ajaran taslim di Pulau Pinang. Kalau tuan-tuan pernah dengar ajaran taslim, saya akan bicarakan sebentar lagi tentang ciri-ciri ajaran taslim, yang mana ciri-ciri ajaran taslim ni boleh memberi gambaran kepada banyak ciri-ciri ajaran sesat yang lain yang lebih kurang sama. Polanya tu lebih kurang sama, fashion dia tu lebih kurang sama, pattern dia tu. Alright. Okey, apa ajaran ini? Okey, kebanyakannya tuan-tuan dan puan, ajaran-ajaran ini, okey, kita pergi sedikit secara general, ciri-ciri ataupun sifat-sifat ajaran ini. Kebanyakan ajaran-ajaran ini macam saya sebut tadi, dia menggunakan outfit ataupun jubah tasawuf, jubah tariqat. Maknanya dia akan pakai perkataan yang sama. Kalau ketua tarikat dia tu, orang yang bawa ajaran tu, dia akan panggil khalifah, dia akan panggil tuan guru, syekh dan sebagainya. Malah yang lebih dahsyat lagi, jadi nabi terus. Itu lebih dahsyat lagi, berani lagi. Kenapa mereka memerlukan begitu? Kerana di dalam ajaran sesat yang sebegini rupa bentuknya, mereka memerlukan satu doktrinasi. Dia indoktrinasi, dia membasuh akal, membasuh fikiran, brainwash, membasuh otak pengikut ni supaya melihat ketua itu seperti dewa. Dia mesti didewakan. Artinya apa? Sampai ke satu tahap yang mana segala perintah dia tidak akan dibantah. Walaupun perintah itu, walaupun suruhan itu ada suruhan yang tak masuk akal dan melimpasi atau melangkaui ataupun bertentangan dengan nilai-nilai manusia. Ada yang datang kepada kami, seorang wanita, dia kata dia pernah dia bercerai dan dia berkahwin dengan suami baru dia, dan suami baru ni dia tak berapa kenal sangat. Dia kahwin, kemudian dia tengok suami baru ni orangnya baiklah, pakai kopiah selalu, pergi masjid, selalu baca Quran. Tetapi waktu yang sama juga dia ada mengikut satu, dia kata macam tarikat gitulah. Dia kata okeylah, dia ikut. Pada waktu-waktu tertentu mereka akan berzikir di tempat-tempat tertentu, di dalam hutan contohnya, tempat yang tersorok. Dan bila berzikir begitu, dia akan zikir lelaki dan perempuan campur. Di kemuncak zikir itu nanti, waktu yang tertentu, tengah malam dan sebagainya, guru itu akan memilih siapa sahaja yang dia nak untuk diberi berkat. Faham Wal'iyadzubillah. Dan tidak ada yang melawan. Isteri dia ke, anak dia ke, they don't care. Di mana akalnya? Kita tuan-tuan, isteri kita orang jeling pun kita dah kan? Sakit hati aku kan, tengok kan? Gitu kan? Ni, ground ni, contoh. Lagi orang pegang, mana boleh? Lagi orang nak kacau, nak ambil isteri kita, lagi tak boleh. Ini tidak. Bukankah itu bertentangan dengan nilai-nilai norma-norma kebiasaan manusia, kalau bukan pun agama?
Jadi pendewaan itu sangat penting. Di dalam ajaran ini, khalifah ataupun guru itu sangat-sangat mesti didewakan, dan dia akan didoktrinasikan. Dijanjikan apa? Dijanjikan syurga, dijanjikan kunci syurga, dijanjikan pelbagai janji-janji, janji-janji manismu. Itu pendewaan itu. Jadi khalifah itu begitu. Di dalam ajaran ini rata-rata lebih kurang sama. Tuan-tuan pernah dengar ayah pin? Mesti pernah dengar, takkan tak pernah dengar ayah pin? Ayah pin adalah satu contoh ajaran sesat yang berteraskan wujudiah batiniyah, yang mana dia mengaku dia adalah Tuhan yang menciptakan, menjadikan semua segala-galanya. Kerana di dalam ajaran ini tadi kita cari untuk mendapatkan pendewaan itu tadi, individu ini mesti melekatkan diri dia dengan sesuatu yang besar. Betul tak? Kalau orang biasa, saya contohnya, tuan-tuan mesti dengar cakap saya, lu kau siapa? Betul? Tapi kalau dia kata, aku, di belakang aku ada big brother, kau dengar cakap aku. Oh, okey. Sebab kalau tak dengar, siap kau. Contoh secara umum. Tapi kalau dia kata, dalam ajaran dia, dia akan ajar falsafah yang sama juga, lebih kurang sama bentuknya, yang dikatakan sebagai Tuhan awal dan Tuhan kedua. Rabbul awal, as-sabiq wat-tali, contohnya. Ini falsafah. Begitu juga dengan Neoplatonism. Dia membicarakan tentang apa ada sebelum ada. Ketika ada Tuhan dan tiada ada apa-apa, ada apa? Contohnya. Jadi itu dipanggil, dikata peringkat ini peringkat pertama, dia akan pergi kepada apa yang dinamakan sebagai martabat 7. So let's not skip one to other. Kenapa dia perlukan suatu sandaran yang besar supaya dia mesti ditaati? Dia perlu letakkan sesuatu yang hebat dan besar. Apa yang lebih besar daripada Tuhan? Beritahu saya. Sebab tu ada yang jadi Nabi. Jadi Nabi sebab apa dia nak kena nisbahkan dia sebagai Nabi? Kerana apa? Kerana Nabi itu satu pangkat yang besar, yang bukan diberi oleh manusia, yang diberi oleh satu kuasa yang lebih besar. Ada ke ismah lepas Nabi SAW? Tidak ada. Tapi di kalangan ajaran mereka ada. Contohnya. Jadi bila pendewaan itu sudah berlaku dan dia dah meracuni pemikiran itu supaya menurut segala perintah ataupun larangan ketuanya tadi, maka senanglah semua itu diatur. Dan kebanyakan ajaran ini, ketuanya itu adalah, konsepnya adalah Tuhan itu turun ke dalam badan manusia. Dia panggil konsep hulul. Tuan-tuan kalau baca kitab-kitab dipanggil batiniyah ni, wujudiah ni, dia ada konsep hulul. Konsep hulul ni apa? Tuhan masuk dalam, meresap dalam badan manusia. Dia ada Tuhan yang pertama itu, as-sabiq itu, dia tidak ada nama. Tali itu dia nama. Tali itu adalah Allah lah, Muhammad dan sebagainya. Jadi Allah ni macam CEO dia, dia adalah big boss dia. So dia bosan, dia masuk dalam badan. Dia hulu dalam badan manusia. Sebab tu dia Tuhan. Nah, ada satu kes sekadar berkongsi, individu ini terlibat dengan ajaran batiniyah ini. Bila dia diberitahu oleh rakan-rakannya yang telah bertaubat. Yang telah bertaubat, insaf, datang bagi tahu kita. Dia kata, Ustaz, bertanya dia macam mana ajarannya itu. Ustaz, dia kata orang itu sekian-sekian-sekian, tinggalnya di tempat sekian-sekian-sekian. Okey, fine. So macam mana ceritanya? Dia kata, kalau datang ke rumah dia, dia ada manusia macam kita juga, tapi dia Tuhan. Datang ke rumah dia nanti, first of all, what you do is you prostrate, sujud ke dia sebab dia Tuhan, sujud, merangkak, sujud tu, cium kaki dia, undur balik, berbangun. Right, that's one, because he is God. Masuk akal ke? Akal yang waras kita kata tak masuk akal. Tapi oleh kerana dah tadi itu dia diracuni dengan falsafah, diracuni dengan segala macam jenis takwil dan takwilan, maka orang hilang akal. Okey. Kemudian apa lagi? Kemudian korang zikir macam ni. Oh, kita orang zikir, Ustaz. Zikir kat pub. Okey. Pernah dengar tak orang zikir kat pub? Pub tahu pub? PUB pub. Bukan PUBG tu kan? Pub tempat orang minum arak tu. What they do
is they rent out the whole place. They sewa semua tempat, the whole place. And then semua geng-geng dia ramai, bukan sedikit, berpuluh-puluh orang. Ada di kalangan mereka high ranking government officers, high ranking officers in some certain corporate leaders, not leaders lah, second tier, first tier management people, you know, orang-orang yang so called educated. So masuk dalam tu, and the laki perempuan whatever, but this one does not involve any sexual thingy lah. Anyway, so dia kata, and then mereka akan, semua arak ini akan dihalalkan oleh Tuhan dia. So dia Tuhan, dia menghalalkan. Dan ajaran sesat wujud yang batin ini, di antara ciri-cirinya juga adalah mereka tidak mempercayai adanya hari kiamat. Syurga itu di sini. Bila dah mencapai makam hakikat, yang inilah kat syurga ada apa? Ada arak kan? Jadi Tuhan menghalalkan arak di dalam syurga, maka dia minum. So dia kata, Ustaz dia kata, dia orang ni kata, dah minum arak ni, dah steam dah high sikit, bagus dah zikir kata. Kita pun dengar pun krik jam kan. Dah minum ni baru zikir, baru. Sebab apa? Benda tak masuk akal. Kan? Macam mana orang ni boleh terima nilai begini? Okay, fine. Zikir. So macam mana kau tahu kau zikir ni betul ke tak betul? Zikir apa? Dia sebutlah zikir. Zikir tu zikir nama Tuhan juga sebenarnya. Zikir tu zikir nama Tuhan. Di antara nama-nama Allah itu zikir dia. Disadur, nampak? Disadur. Perbuatan ibadah kepada Allah Ta'ala ini tadi sudah menjadi tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Tidak mengikut sunnah Nabi SAW. Inilah bid'ah yang Nabi kata masuk neraka ni. Ini bid'ah yang Nabi larang yang masuk neraka ni. Nabi suruh kita hati-hati, ni lah dia. Macam ni. So, fine. Kita tanya dia, macam mana korang tahu korang punya zikir ni betul-betul membawa kebenaran? Macam ni Ustaz, kata, bila kita zikir Ustaz, kata, kita akan naik ke langit. Okey. Lepas tu, naik ke langit, bila naik ke langit, and then semua orang naik sendiri. Tapi nanti di atas langit kita akan lihat kawan-kawan kita. Yang kat Pak tadi dia akan lihat kawan-kawan dia. And then when they come down back to earth, kelakar cerita dia macam cerita Space 1999 kan. Anyway, dia turun ke bumi balik. Alright, mereka akan berbual sama mereka, dan apa yang mereka lihat di langit tu sama-sama. Jadi that proof that what I saw, he saw too. He saw it too. Everybody saw the same thing. If everybody saw the same thing, that it must be right. It must be the truth. Di situ. Saya tak faham macam mana benda itu boleh berlaku. Saya kira barangkali ini adalah dengan halusinasi ataupun permainan syaitan. Saya yakin ini permainan syaitan. Ya? Tapi itu yang berlaku. Itu bila selalu jadi macam tu, ini yang menyebabkan dia merasa inilah kebenaran. Inilah betul. Orang lain semua tidak mencapai tahap ini. Kami dah mencapai tahap hakikat. Orang lain semua mencapai tahap syariat ini sekadar kulit saja. Kami mencapai tahap hakikat. Dengan mengetahui segala rahsia, sirrul asrar. Ini di antara ajaran-ajaran ini. Dan ada di antara kawan-kawan yang tadi tu pula kemudian terpulang pula, dia orang ni cuba tarik saya masuk dalam tarikat tu, dalam benda ni kan? Jadi saya dapatlah korek lagi cerita-cerita, tapi akhirnya saya tak masuk lah, of course kan. So ala kulli hal nak ceritakan, manusia hilang akal, hilang kewarasan akal. Jadi di antaranya, jadi ketuanya itu mesti dia ada satu, menyandarkan diri dia kepada satu yang besar, dengan falsafah-falsafah ini tadi. Kemudian bentuk-bentuknya, dia akan gunakan nama tarikat, ada yang gunakan nama Naqsyabandiyah, ada yang gunakan nama Syadziliyah dan sebagainya lah, banyak tarikat. Dan ada tak jemaah yang pernah belajar di Syria? Ada? Tak ada? Barangkali ada? Saya dulu ada, ni nak cerita pasal tarikat, cerita pasal tarikat. Tuan-tuan, tarikat salah? Tidak. Isunya, macam mana kita tahu tarikat tu betul tak betul? And that is the question.
Kalau kita tidak belajar, kita tidak ada ilmu, kita tak terbezakan. Sebab dia pakai nama tarikat. Itu isu dia. Saya ada pernah menjadi khadam kepada Syekh Muwaffaq Al-Marabi'. Khadam tu maknanya saya jadi driver dia. Dia datang ke sini, dia tak tahu cakap Melayu. Dan kita jemput dia datang sini untuk bagi ceramah di beberapa masjid di sekitar Malaysia ini, sambil baca kitab dan sebagainya. Dan saya menjadi berpeluang menjadi berkhidmat untuk Syekh selama beberapa minggu lah. Jadi Syekh ni bila dia ceramah tu saya terjemahkan bahasa Melayu lah, dia ceramah bahasa Arab. Ala kulli hal, Syekh ni subhanallah, orang dia adalah khalifah tarikat Syadziliyah, masya-Allah tabarakallah. Dan memang subhanallah, saya tak pernah jumpa orang macam ni tuan-tuan. Subhanallah, memang tarikat itu betul-betul menyucikan jiwa dia. Dia bukan nak jadi manusia suci, tapi dia adalah seorang yang menyucikan jiwa. Subhanallah. Bila saya bawa kereta atau saya di mana-mana dengan dia, dia hanya bercakap sama dia berzikir atau dia selawat, atau kami akan bicara hal-hal berkaitan dengan ilmu, ataupun apabila dia tengok satu yang cantik dia akan memuji Tuhan. Subhanallah. Atau dia diam, ataupun dia mazhab Hanafi, ataupun tiba-tiba nanti saya tengok dia solat. Solat atas kenderaan tak kisah Ustaz, tak kisah mana-mana ijtihad tu, tak kisah dia solat. Subhanallah, ar-rajul, lelaki yang sangat-sangat subhanallah. Ala kulli hal, dia syekh tariqat. Dan saya teringin nak belajar lah. Kita pun teringin juga nak dapat hati yang suci ni, hati yang bersih ni, atas zakatun nafsi macam mana. Saya tanya kawan-kawan lain yang orang Syria juga lah, macam mana aku nak join tarikat Syadziliyah, tarikat Syekh? Dia kata, kau tak boleh Zal. Kata, kenapa tak boleh? Dia ada syarat. Kau kena belajar. Maknanya ilmu akidah, ilmu syariat kau kena has to be sound. Kau kena belajar. And then Syekh akan bagi few kind of jenis-jenis ibadah. Maknanya sembahyang subuh jemaah tak boleh tinggal selama sekian waktu, berapa bulan. Sembahyang jemaah tak boleh tinggal langsung. Zikir-zikir tertentu, zikir-zikir makthur dan lepas solat tak boleh tinggal. Sembahyang sunat tak boleh tinggal. Syekh dah puas hati semua kau buat betul, akhlak kau baik, tak mencerca orang, jaga lidah, puasa dan sebagainya, barulah dibawa masuk dalam tarikat ini. Tapi bila kita di sini, saya tengok keadaannya terbalik. Terutama tarikat-tarikat yang sebegini. Any Tom, Dick and Harry can come in. Siapa saja boleh masuk. Lagi ramai lagi best. Come. Nak masuk tarikat, come. Tanpa memberi penekanan kepada aspek yang paling asas. Belajar syariat dulu. Kurang-kurangnya baca Quran yang betul. Kita terbalik kat sini. Menyebabkan kita tak boleh nak bezakan. Jadi subhanallah. Itu contoh. Kalau tuan-tuan, maknanya apa? Yang pertama, kalau ada seorang mana-mana guru sekalipun, tuan-tuan, tak kira besar mana serban dia, tak kira jubah dia cantik macam mana, tak kira tasbih dia panjang macam mana, kalau dia start mendewakan ataupun dia mendewakan guru dia, tak apa dah, tinggalkanlah, carilah guru lain. Saya pernah sekali mengikut satu kononnya nak join tarikat ni lah, tarikat Syadziliyah ni ada banyak cabang di Malaysia. Kemudian ada seorang syekh tu datang sini, so kita pun solat dengan dia semua. And then syekh ni dia start cerita, dia kata aurat dia kata aurat ni lepas solat, aurat ni dia kata, contohnya ni aurat ni dia kata, kalau bawa pergi perang dia kata mesti menang. Saya pun krik. Macam mana pula aurat itu lebih hebat dari Quran? Tak masuk akal. Nabi SAW seorang Nabi, kekasih Allah SWT yang maksum, pergi perang SAW, cedera tak Nabi? Luka parah tak Nabi dalam perang Uhud? Parah tuan-tuan. Subhanallah, darahnya menitik keluar. Berapa ramai sahabat yang gugur syahid. And this guy says, if you bring my aurat or this aurat or our aurat to the battlefield, you will surely win. It's like, okay, whatever. And that's it lah. So itu tanda-tanda contohnya. So that's why we need, kita perlukan ilmu. Baik.
Kemudian kepercayaan amalan, pemujaan tempat keramat. Kadang-kadang ada setengah-setengah tarikat ataupun setengah-setengah ajaran sesat ni dia bawa pergi tempat keramat. Dia bawa ke pulau besar di Melaka, bai'ah di pulau besar Melaka, dia ada bai'ah. Kan pulau besar Melaka tu ada macam kubur lah, saya tak nak pergi. Pernahlah tengok gambar kat YouTube dan sebagainya, kubur, tempat-tempat keramat. Tuan-tuan, dalam budaya kita, latar budaya kita, bila disebutkan tempat keramat, apa maksud yang kita faham? Maksudnya itu tempat suci, betul tak? Betul? Tempat yang mana kalau kita mohon sesuatu, barangkali hajat itu dikabulkan. Betul tempat keramat? Tidak ada dalam fikiran dan budaya kita, dalam latar budaya kita selain daripada itu. Tapi tempat keramat ni ada ke? Yang ada betul-betul begitu, yang tidak datang daripada Nabi SAW. Bismillah. Semuanya boleh dipertikaikan. Adakah ada manusia selepas Nabi SAW wafat memegang title ismah ataupun maksum di sisi Allah Ta'ala? Ada? Yang maknanya orang itu mestilah suci dari dosa. Betul? Ada? Tak ada. Macam mana kita nak tahu siapa saja? Tak kira lah orang tu siapa, dia bersih dari dosa ataupun di dalam kubur itu dia tidak menerima siksa, kita tak tahu. Dia tidak ada ilmu itu. Nah, satu dia suka pergi ke tempat-tempat keramat untuk lakukan pemujaan, bai'ah dan sebagainya. Kita ada beberapa video yang kita boleh kongsikan. Orang yang dianggap wali, ni satu isu lagi yang balik kepada tadi itu. Setengah-setengah orang ni dianggap, bila kita sebut wali, apa maknanya? Wali ni waliullah, orang yang menjaga syariat Allah SWT. Maknanya orang ni apa? Orang yang mengikut sunnah Nabi SAW, itu wali. Tak kira siapa sebenarnya. Dan seorang yang betul-betul dirinya takarub dengan Allah Ta'ala, yang ada barangkali Allah Ta'ala kurniakan karamah kepada dia, pasti dia tidak akan menunjuk karamah itu. Pasti. So kalau ada orang tiba-tiba kata kat kita, dia boleh dia dengar suara dari dalam kubur, tak payah kawalan dengan orang ni. Tak payah percaya. Tak mungkin. Tak mungkin. So ala kulli hal. Ala kulli hal. Ada percaya kuasa kesihatan melalui malam-malam mempertahankan diri. Saya beli buku ni. Ini cerita pasal mempertahankan diri. Saya pergi kat Shopee, saya tengok tentang ajaran kebatinan, saya dah beli buku ni. Bukan saya nak pakai, tapi saya beli buku ni. Saya nak tengok apa isi dia. Tadi baru sampai. Dan bila kita tengok isi dia, tuan-tuan, isi dia ni, di antara cara-cara mengamalkan untuk mendapatkan hajat-hajat tertentu adalah dengan melakukan amalan-amalan tertentu yang disaduri dengan Bismillah, dengan la ilaha illallah, dengan kun fayakun. Tapi isinya tu kita tak tahu. Tuan-tuan pernah dengar tak? Jadi ini di antara ciri-ciri ajaran ni, yang boleh menggelincirkan akidah kita paling atas bilang. Ada yang datang, dia cerita, dia kata, Ustaz, saya pernah melalui satu proses membersihkan rohani. So dia kata dia pernah melalui satu proses memurnikan jiwa melalui satu pengalaman kerohanian untuk mencapai hajat tertentu. Guru dia suruh dia pergi berada di dalam hutan selama 7 hari atau 10 hari, totally alone, tidak boleh ada orang lain, dengan membaca zikir-zikir tertentu. Solat tak boleh tinggal, kena ada puasa dan sebagainya. Kena puasa benda yang elok, pasti. Solat tak elok ke? Elok. Tak boleh tinggal puasa, tak boleh tinggal solat, kena duduk seorang-seorang dalam hutan. Real jungle, hutan betul, bukan hutan batu, hutan betul. Dia kata dia buat pondok siap. Dia buat pondok siap, dia bawa bekalan, kena dia bawa apa-apa yang berkaitan untuk survival dia 10 hari tu.
Okey, aku tanya dia. Lepas tu, okey, amalan ni apa? Baca apa? Adalah baca zikir Ustaz. Zikir apa? Zikir biasa je Ustaz. Zikir nama-nama Tuhan je. Oh, okey. Tak ada, maknanya tak ada apa-apa keliru lah situ. Okey, fine. Okey. Lepas tu, apa yang sebenarnya nak dicapai ni dengan dia kata Ustaz macam ni, dia kata. Untuk, dia kata, first stage nanti malam tu, dia kata kalau kita baca zikir ni tiap-tiap lepas sembahyang waktu ni kena baca ni. Dia ada berapa ribu kali kena baca. Paling perit sekali kita sembahyang subuh dengan maghrib dia kata, sebab waktu pendek dia kata. Lepas solat tu waktu pendek nak habis waktu tu dia kata. So dia kena baca laju. So anyway, so the first night dia kata dia akan dengar kucing mengiau. Oh, okey. Memang betul Ustaz. Kucing mengiau macam banyak kucing dia kata keliling saya punya pondok dia dekat hutan tu. Okey, fine. Malam kedua dengar bergegar gempa bumi dia kata. Malam ketiga turutan saya tak betul whatever. Ada bunyi kuda. Bunyi kuda. Malam keempat nanti ada wanita dalam keadaan menggiurkan akan datang. Tapi dia tak boleh bergerak. Itu ujian-ujian macam cerita Piramli tu kan. And then malam yang terakhir dia kata singgahlah. Bila dah capai semua keempat-empat stages ni and you pass all the stages, sampailah akan datang seorang yang berpakaian jubah putih, tua, itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia akan bagi salam. If you wish, you could say, jawab salam itu, jabat tangan dia dan boleh minta apa yang kamu nak. Okey, apa kesilapan? Apa kesalahan kat sini? Tuan-tuan. Yang pertama, amalan ini dibuat bukan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul? Satu. Yang kedua, kita baca dalam solat walaupun dia baca dalam solat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi dia tak minta kepada Allah Taala. Tidak ada keesaan permintaan di situ. Sebab apa? Di akhir nanti dia nak minta sesuatu. Sekurang-kurangnya, kalau tidak syirik jali pun dia syirik khafi. Waliyadzubillah. Betul Ustaz? Dia jatuh dalam syirik, dia tak sedar dia jatuh dalam syirik. Dia sangka ini amalan kerohanian untuk memurnikan jiwa. Maknanya apa? Maknanya boleh minta apa? Bolehlah Ustaz nak minta pandai mengubat orang ke, okey. Nak minta 1 juta boleh. Juta tu tak tahulah Ustaz tu, saya tak terfikir pun dia kata. Oh ya ke? Habis kau nak minta apa? Saya tak, dia kata. Saya tak capai pun dia kata. Saya sampai kuda je Ustaz. Lepas tu tak jadi kata. Yang datang itu siapa? Manusia, pasti bukan manusia. Siapa? Siapa yang boleh memberi kuasa ataupun kepandaian? Siapa yang boleh memberi sesuatu selain daripada Allah Ta'ala? Kalau dia boleh beri, dia itu siapa? Iman kita ke mana? Waliyadzubillah. Tak perasan kan? Sama juga ni dalam ni. Dan kalau tuan-tuan baca kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra, saya cuba baca lah. Saya baru baca muqaddimah. Ini saya try to read. Memang memeningkan. Syamsul Ma'arif Al-Kubra itu adalah satu kitab mistik, yang mana di dalam itu ada banyak ilmu mistik, magic, barangkali sihir, tapi disulam dengan semua itu ada nama Allah, ayat Quran, nama-nama Allah Ta'ala dan sebagainya. So if we are not careful enough, kita takut tergelincir dan terjatuh. Waliyadzubillah. Sebab tu saya sebut tadi, ilmu tu penting. Pergi kat situ, ilmu tu penting. Baik. Itu dan percaya pada dukun bomoh samalah. Percaya pada dukun bomoh. Ada orang sanggup bercerai-berai, bergaduh adik-beradik kerana percaya kat dukun. Dukun kata ni yang buat penyakit kau ni adik kau dengki kau, habis bergaduh. Ini kahin, al-kahana. Itu di antara perkara-perkara yang masuk dalam ajaran sesat. Okay, saya nak skip ini, saya nak skip ini, saya nak skip ini. Ini semua agak panjang perbahasan dia, Nur Muhammad. Saya nak pergi kepada agama Taslim Haji Ahmad Matahari. Kita pergi pada ciri-ciri ini dan barangkali kita akan dapat manfaat supaya kita dapat lihat pola ajaran sesat ini.
Baik. Agama Taslim Haji Ahmad Matahari. Siapa pernah dengar agama ini? Agama ini di Pening. Dia bermula sekitar tahun 40-an selepas Perang Dunia Kedua. Sekitar 48, 45, circa itulah lebih kurang. Kalau mengikut Syed Nagib Al-Attas dalam buku dia yang dia karang tentang mistisism orang-orang Melayu ni, dia kata dia datang daripada Johor atas nama Said Ali. Dia pergi ke Pening, cuba sebarkan ajaran dia, ajaran ini tadi. Tetapi dia tidak berjaya. Dia pergi sampai ke dan dia pernah ditanya oleh, nama dia Haji Ahmad Syafi'i, tak silap saya, Haji Muhammad bin Syafi'i. Tapi ketika itu dia berhadapan dengan Mufti Pulau Pinang pada ketika itu, dan Mufti tanya dia, Tuhan di mana? Dia tunjuk matahari. Tunjuk matahari dengan itu simbolik lah. So sebab tu dia namakan Haji Ahmad Matahari. Dan agama Taslim ini saya ingat masa saya kecil dulu sekitar tahun 70-an, dia menjadi satu isu di Malaysia, kalau tuan-tuan ingat. Maknanya pergi haji Pening, sebagainya. Jadi ini ajaran agama Taslim dan ciri-cirinya. Dan kita dapat ciri-ciri ini daripada fatwa negeri Pulau Pinang pada ketika itu memfatwakan ajaran ini sesat. Yang pertama, menyerah diri anak, isteri dan harta kepada Rasulnya, saya sebut tadi yang saya ceritakan tadi, atau penggantinya yang berada di Kampung Seronok Bayan lepas Pulau Pinang. Ini yang saya cerita tadi tu. Yang tadi saya cerita bukan agama Taslim, tapi ajarannya hampir sama. Pendewaan kepada ketua itu berlaku dengan sangat kuat. Dulu guru saya Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Mandili, kalau kita cerita saya belajar Fathul Majid dengan dia, dia kata tarikat ni, dia kata tak apalah, dia kata kalau tak ikut tarikat pun tak apa, asalkan akidah kita betul. Sebenarnya di depan Allah Ta'ala macam mana kita nak jawab kalau tarikat tu salah? Tarikat ni mana kita kata tulisan Islam, tarik ikat, habis tak boleh keluar dah. Ini yang dimasukkan. Habis akal kita kena tarik ikat, tak boleh keluar. Kemudian yang kedua, tidak perlu semayang kerana Allah akan bersama-sama berserta tubuh badan kita, iaitu apabila mengucap. Dia ada satu konsep saya nak baca di dalam kitab ini, dalam buku ini nanti, yang mana apabila seseorang itu sudah mencapai satu maqam, satu maqam tertentu, dia akan bebas daripada taklifat syariah. Ini dinamakan sebagai martabat 7. Tuan-tuan boleh tengok di sini. Martabat 7 ini saya ambil daripada buku ini. Ini kitab, buku ini nama dia Hakikat Insan. Alal asaf, buku ini dijual merata. Saya beli kat Shopee je, tuan-tuan. Saya rasa geram lah sebab buku ini tidak dikawal, tidak terkawal. Dan tuan-tuan boleh download free je PDF sebenarnya. Free. Saya beli ini RM70 sebab saya nak printed version. Printed version saya yang pertama 20 tahun lepas hilang. So I get this one. Saya ambil ini daripada dalam ni. Okey, martabat 7 tu apa? Martabat 7 ni dia punya asas dia ialah wahdatul wujud. Itu asas dia. Maknanya apa? Maknanya di dalam akidah ini semua kita adalah Tuhan. Di dalam akidah ini semua kita adalah Tuhan dan kita akan kembali menjadi Tuhan. Maknanya apa? Maknanya kita ini asalnya Tuhan yang mula-mula tadi tu, Tuhan yang sebelum ada apa-apa, ada Tuhan satu je, Tuhan je. Ada apa? Tak ada apa. Dia dipanggil la ta'ayun, yang tu ahadah, Tuhan tak ada apa-apa, ahdah. Ada perkataan ahdah, ada yang kata la ta'ayun, ada beberapa apa nama tu perkataan digunakan. Kemudian cahaya Tuhan itu keluar dan jadilah segala macam. Ada dalam hadis tertentu. Dia dipanggil ta'ayun awal, kemudian ta'ayun tsani. Kemudian kalau tuan-tuan tengok ahdah, wahdah, wahidiyah, alam ruh, alam misal, ini menunjukkan dia tulis kat situ alam sal, mim tertinggal. Kemudian alam ajsan, bukan alam ajsan, sebenarnya alam ajsam, bukan nun mim sebenarnya. Ini menunjukkan bagi saya menunjukkan pengarang kitab ini tidak mahir berbahasa Arab.
atau tidak mahir ilmu bahasa Arab. Kemudian alam insan kita ni lah. So alam insan itu yang kita berada sekarang ini, kita adalah pancaran Tuhan. Kita dalam keadaan sekarang ini, kita dalam bentuk yang lain, tapi sebenarnya kita Tuhan, kita adalah Allah. Kita berada dalam alam insan. Macam mana kita nak naik balik ni? Dia panggil tanazulat, turun ke bawah. Macam mana kita nak naik balik? Dengan melakukan ritual-ritual tertentu, menghilangkan nafsu ammarah, dan pergi kepada dapat nafsu lawamah, nafsu malhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, mardiyatun, kamaliyah, naik balik menjadi Tuhan. Bila dia naik balik ke situ, barulah dia mencapai hakikat, dan segala taklifat syariah ni akan terbatal daripada dia, akan terlepas. Sebab tu dia tak payah sembahyang. Dia dah sampai tahap itu, dia tak payah sembahyang dah. Dia tak mencalim, tak perlu sembahyang kerana Allah itu bersama-sama, dia lah Allah. Dia tak payah sembahyang dah. Ada banyak cara dia jadi macam tu. Ada ritual-ritual tertentu akan menggugurkan taklifat sembahyang itu tadi. Kemudian menolak 8 buah hadis mengenai perkara Isra Mi'raj Rasulullah SAW, iaitu mengenai pensyariatan dan kewajipan menunaikan solat 5 waktu, dan menganggap hadis tersebut adalah bohong dari rekaan saja. Menolak hadis. Islam ni surah itu hanya sah apabila dia berjumpa dengan Rasul di kampung seronok. Balik kepada tadi itu, orang lain semua Islam yang tak betul kecuali yang datang jumpa Haji Ahmad Matahari, Rasul ni ataupun wakil dia. Kemudian menganggap dirinya Haji Ahmad Matahari atau Haji Muhammad Syafi'i sebagai pengganti Rasulullah SAW setelah baginda wafat. Macam saya sebut tadi, dia didoktrinasi untuk mendewakan diri itu harus disandarkan kepada satu yang lebih besar. Siapa boleh mencabar otoriti Nabi? Tidak ada. Jadi kena letak situ, dia jadi Nabi contohnya. Menganggap kitab Al-Quran adalah karangan manusia dan mushaf yang sebenar dan asli hanya dimiliki oleh Rasul di Pulau Pinang. Bukankah ini di antara perkara-perkara yang membatalkan iman? Jelas, tidak tersembunyi. Quran yang kita baca, dia kata bukan Quran sebenar, dia aja ada Quran tu. So kemudian beranggapan bahawa hari Jumaat merupakan hari pertemuan Nabi Adam dan Hawa, yakni pada waktu Zuhur. Ini pemikiran karut dia. Melakukan upacara ratib itu ada ratib-ratib yang bertentangan dengan syariat. Menunaikan haji hanya cukup atau sekadar dengan mendaki Bukit Payung di Bayan lepas Pulau Pinang. Sebab dia dah mentakwilkan haji itu tidak perlu ke sana, dah tahu hakikat haji, dia perlu ada di sini saja. Dan menikah secara batin, macam saya sebutkan tadi, bila dia nak menikah dengan sesiapa atau pengikut dia akan menikah. Apa dia nikah batin ni? Nikah batin ni maknanya dia tidak menikah melalui proses ataupun syarat-syarat yang disyariatkan. Walinya siapa? Walinya Allah. Kata dia lah Allah. Saksinya siapa? Malaikat Jibril dan Mikael contohnya. Begitu. Itu nama dia, nikah batin. Dan dia, lepas tu dia boleh lakukan apa sajalah. Ini untuk menjustifikasikan kehendak dia tadi tu. Beriktikad bahawa dalam diri manusia menjadi dua perkara, iaitu diri batin dan diri zahir. Di antara falsafah dia ataupun di antara kaedah yang dipakai mereka ini adalah likulli zahirun batinun wa likulli tanzilun ta'wilun. Setiap ada yang zahir tu, ada yang batin dia. Dan setiap apa yang diturunkan itu tanzil, Quran itu ataupun syariat itu mesti ada takwilan dia. Dia datanglah takwil-takwilan yang pelik-pelik. Percaya bahawa alam ini bersifat qadim, bukannya baru. Sebab apa dia kata alamnya qadim? Sebab alam ini adalah Tuhan, dan Tuhan itu qadim. Qadim itu apa maknanya tuan-tuan dan puan-puan? Qadim itu apa? Kita belajar sifat 20. Qadim itu apa? Qidam itu maknanya tidak ada asal. Qadim. Allah itu qadim. Siapa yang qadim? Allah je, Ta'ala je. Kita ni apa? Kita ni semua makhluk benda baru. Yang qadim Allah Ta'ala. Jadi dia kata alam ni semua qadim. Sebab apa? Sebab dia pancaran daripada Tuhan. Itu falsafah dia. Kemudian ayat Al-Quran tafsirkan mengikut nafsu diri sendiri. Sebab contohnya dia mentafsirkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maksud tadi tu. Sungguhnya kita dari Allah, iaitu kita adalah Allah, dan kita akan kembali menjadi Allah. Itu di antara tafsir-tafsir batil yang dia, banyak lagi lah tafsir lain.
Menolak beberapa perkara gaib seperti wujudnya syurga, neraka dan hari kiamat. Ya, ini di antara yang saya sebutkan tadi. Kebanyakan atau hampir semua ajaran-ajaran batiniah ini dia menolak wujudnya syurga, neraka, kiamat dan sebagainya. Bagi mereka syurga tu inilah syurga, inilah syurga. Saya cuba mempelajari ataupun mengkaji, mencari maklumat sekurang-kurangnya ajaran batiniah Syiah, Nusairiyah ataupun Alawiyah. Saya terlibat dengan, dulu saya duduk dalam satu organisasi yang memperjuangkan isu Syria. Jadi di antara tugas yang saya buat adalah saya cuba menyelami apakah agama Alawi, sebab kita tak faham. Orang Syria ni sama macam kita, orangnya sama, orang Arab, bahasanya sama, cakapnya sama, tapi agamanya berbeza. Tapi saya nak faham Alawi ni agama apa. Saya cuba mencari dan saya membaca, dan saya dapat satu apa nama tu, kajian yang dibuat oleh Dr. Musa Muti. Dia meninggal lah, dia dah meninggal. Dia bukan orang Islam pun, dia dah profesor asal orang Iraq dan dia pindah ke US. Dia buat kajian tentang agama Alawi ini. Di antara agama Alawi ini juga mereka tidak mempercayai adanya hari kiamat. Sama macam mana batiniah ni, ajaran batiniah ni, sama dia Sunni atau dia Syiah, sama, mereka orang sama. Sebab falsafah yang digunakan tu sama. Dia kembali kepada falsafah yang sama. Falsafah kebanyakan kembali kepada falsafah dia dipanggil Neoplatonism. Neoplatonism ni adalah falsafah Plato yang baru yang dikembangkan oleh anak murid dia Plotinus. Yang di dalam falsafah itu dia mempercayai bahawa alam ini semua wujud berasal daripada Tuhan, dan semua ini adalah pancaran daripada Tuhan, daripada intelek Tuhan. Dia panggil Nous. Dia panggil the first intellect, and then Nous tu second intellect, and then ketiga Seki. So itu di antara, dia pergi kepada situ. So kalau itu isunya, makanya nanti selepas mati kenapa kita kena harus ada syurga dan neraka? Jadi hari kiamat itu semua tidak ada bagi mereka. Dan ini jelas, jika orang itu, individu itu atau sesiapa saja waliyadzubillah tergelincir, terjatuh ke dalam ajaran seperti ini, imannya terbatal. Sebab sebagian berukun iman telah dia tak percaya. Quran dia tak percaya, hari kiamat tak percaya, syurga neraka. Habis iman dia terbatal. Tanpa dia sedar, dia rasa dia dekat dengan Tuhan, dia rasa dia Tuhan, dia rasa dia betul, tapi sebenarnya dia salah. Waliyadzubillah. Satu penting tuan-tuan, kita cuba memahami perkara ini. Sembahyang dilakukan secara niat dan tidak perlu perbuatan secara fi'li. Saya sebut tadilah, kan kita pernah dengar sembahyang niat saja kan. Itu lebih kurang itulah dia panggil solat daim. Anda menganggap Haji Muhtari sebagai pemimpin yang maksum. Pemimpin yang maksum maknanya apa? Dia tidak ada melakukan apa-apa dosa dan maksiat, dan mengharuskan perjanaan melalui konsep nikah batin yang saya sebutkan tadi. Dan kesemua 17 ciri ini, kebanyakannya mana-mana ajaran sesat cirinya sama. Cirinya sama, lebih kurang ni je. Kalau tuan-tuan dengar ataupun ada orang mula membawa perkara-perkara seperti ini, yang sama seperti ini, tolong jauhkan diri daripada dia. Dan bagi ingatan kepada anak-anak, supaya kalau ada orang yang sebegini caranya, terus tinggalkan. Ini adalah senarai ajaran sesat di Malaysia. Sebab tu saya cakap tadi, ajaran sesat ni datang ke Malaysia lebih kurang 200 tahun lepas. Lebih kurang 200 tahun lepas dia dah sampai ke tanah Melayu ni. Ke Nusantara lebih kurang 200-300 tahun lepas dia sampai ke Nusantara. Di sebelah tanah Arab sana, sejak zaman Abbasiyah tahun ke-200 Hijrah dah ada ajaran sesat seperti ini. Dan dia berkembang dan berkembang dan berkembang. Dan ajaran sesat yang telah dikenal pasti di tempat kita ni, ajaran anti hadis, ajaran Haji Ghazali, ajaran Haji Kaha, ajaran ilmu tajalli, ajaran martabat 7, wahdatul wujud, Hamzah Embi, ajaran Qadiani Ahmadiyah, ajaran Almas, tarikat Islam, ajaran Taslim, ajaran Aulad Ismailiyah, ajaran tarikat Naqsyabandiyah, Kadrun Yahya nampak gunakan nama tarikat Naqsyabandiyah. Dan ada banyak ajaran ini. Kita tak nak baca satu-satu. Ada 20
36, 52, 67, 82, 96. Dan jumlahnya bertambah. Ini yang dapat dikenal pasti. Yang tak dapat dikenal pasti beratus lagi tuan-tuan di luar sana. Yang tak ada nama pun ada. Tapi ajaran dia hampir sama. Hampir sama. Ada satu kes tu kita dapat, saya bagi perkongsian begini di sebuah masjid. Dan habis perkongsian tu ada seorang yang individu ni datang jumpa, dia kata, Ustaz, saya ada kes, dia kata, kakak ipar saya terlibat dengan ajaran yang semacam mana Ustaz sebut. Kita pun buat pertemuan dengan pegawai MAIS dan sebagainya, ambil keterangan. Dia ceritalah. Kumpulan dia tak ramai. Maknanya ketua kumpulan ni perempuan dan dia adalah Nabi. Okey. Dia adalah Nabi. Dia bukan belajar agama pun, tapi dia adalah Nabi. Okey. Kumpulan dia tak ramai. Kumpulan dia dalam 7-8 orang lah. Tapi konsep dia macam ni yang saya sebutkan tadi tu. Lebih kurang tu konsep dia, lebih kurang sama. Ya. So, tapi nama tak ada, nama ajaran tak ada, kitab tak ada. Macam mana tangkap Ustaz? Tak boleh nak tangkap, payah nak tangkap. Jadi kebanyakan ajaran-ajaran macam ni, macam yang saya cerita tadi, yang datang kena sujud guru dan sebagainya tu, saya sendiri pergi ke menemui otoriti agama di negeri tersebut. Dia bukan di Selangor, otoriti negeri tersebut, berbual dengan otoriti yang sepatutnya. Kebetulan kawan saya, kawan sekolah dulu, cerita. Dia kata, Zal, dia kata, bukan kita tak boleh ambil tindakan, Zal, dia kata. First of all, dia kata, dalam segi perundangan, it's quite difficult to get evidence. Evidence is everything, dia kata. Evidence is everything. Bukti. Satu, nak dapatkan evidence, kita kena selinapkan orang kita masuk dalam. It's very dangerous. Nak lantar orang masuk dalam, it's very dangerous. Bukan senang-senang dia boleh terima sesiapa datang masuk ke majlis dia, tidak. Kita nak dapatkan evidence video, evidence audio contohnya, atau apa saja kitab. It's not easy. Kitab ni, Hakikat Insan Tunggal Amal Laksamana ni, saya ingat lagi Dr. Johari Mat. Dr. Johari Mat sekarang, PhD dia adalah kajian tentang ini, Tunggal Amal Laksamana. Saya ingat lagi. Masa tu saya buat degree, Dr. Johari buat PhD. Dr. Johari masa tu dia nak translatekan, sebab PhD dia dalam bahasa Arab, dia buat kat Riyadh, translatekan dapatan dia dalam bahasa Inggeris. Saya buat translation itu. So dia cerita tentang kajian dia tentang ini. Dia kata, Zal, dia kata, kami masa dia kata, saya nak buat kajian, saya kena masuk lagu Purani, dia kata, nak tahu apa cerita dalam ni sebenarnya. Kita tak nak dengar dari luar, saya nak dengar sendiri apa. Lepas tu dia kata, saya duk mengintai lah, tengok macam mana orang masuk ke dalam majlis dia, rumah dia tu. Dia Kelantan lah, Dato' Johari pun orang Kelantan. Rupanya dia ada secret handshake, tak macam mana tak ada, dia ada secret handshake, dia perasan secret handshake tu. So dia pun, dia kata, dia tawakal, dia kata, dia pergi, dia bagi salam, lepas tu dia pun salam ikut macam tu. Orang lepas masuk, dia kata. Dia kata, tahu tak, dia kata, dalam tu Haji Tunggal Amal Laksamana, dia cerita pasal dia berjumpa Nabi, dia kata, dia tu punyalah hebat, dia boleh jumpa Nabi. Dia panggil Nabi Abang Mak. Kita dengar masa Dr. Jo cerita tu, kita kekek ketawa. Abang Mak, dia kata Nabi. Dia panggil Abu Bakar tu Abang Ka. Begitu, menunjukkan konon-kononnya dia begitu rapat dengan otoriti yang lebih besar. Makanya dia kena orang pengikut dia mesti mengiktiraf otoriti dia, sebab dia seorang aja ada otoriti itu yang dia masukkan dalam pengikut dia. Jadi begitu keadaannya. Bila jadi begitu, ketua itu didewakan, jadi orang susah nak lepas begitu. So dekat sini aja, ini bukan yang terkini, sumber Jabatan JAKIM ini bukan terkini. Ada 96. Artinya apa? Daripada tahun 48 contoh kita ambil, ataupun 200 tahun lepas, ajaran ini semakin bertambah. Kalau orang sakit ataupun hospital yang kawasan keliling tu ramai orang sakit, dan orang sakit tidak berkurang, malah bertambah,
Artinya kita boleh tahu bahawa fungsi hospital itu barangkali tidak berkesan untuk mengubat penyakit, betul? Sama ada salah bagi ubat, atau doktor tak terlatih, atau tidak menjaga environment, atau apa sajalah. Dan begitu juga dengan keadaan kesihatan akidah kita. Jika amalan-amalan ini bercambah-cambah semakin banyak, apa yang harus kita, maknanya apa? Maknanya rumah kita tengah terbakar, betul tak? Rumah kita terbakar. Kalau rumah kita terbakar, apa kita nak buat, tuan-tuan? Lari je. Kita kena usaha. Kalau kampung kita ada rumah terbakar, semua orang dekat-dekat, kita kena padamkan api tu. Kalau tak, semua orang akan terbakar. Ini yang kita buat. Kita nak tangkap, it's not that easy. Nak tangkap, lepas tangkap nak buat apa? Tarbiyah dia balik, masuk ke pusat akidah. Dan kebanyakan yang masuk pusat akidah, dia kelihatan dah bertaubat, dia keluar, dia balik lagi. Contohnya, masalahnya bukan dia, masalahnya dia akan menyelinap masuk dalam masyarakat, dan dia akan mencari pengikut-pengikut baru. Waliyadzubillah, kita khawatir, takut-takut pengikut baru itu adalah yang kena mengena dengan kita, anak-anak kita. Tuan-tuan tak risau ke? Saya risau anak-anak saya, risau. Dia masuk universiti, saya akan mesti bagi panduan. Okey, perhatikan kawan-kawan kamu. Kalau keadaan dia begini, A, B, C, D, E, dia masuk golongan ni. Kalau dia macam ni, dia masuk golongan ni. Kalau macam ni, dia masuk golongan ni. Get away from them. Cari kawan lain. You have to do it. We have to do it, tuan-tuan. Kalau saya boleh tanya, tuan-tuan, berapa ramai di antara kita yang habis kitab ni? Ini kitab akidah kita ni. Berapa ramai? Tak apalah, tak habis semua pun. Berapa ramai di antara kita yang duduk dengan anak kita, ajarkan anak kita perkara-perkara membatalkan iman. Tak payah tunggu ustaz, kita nak ajar anak kita. Kita tak boleh buat. Kita tak mampu buat. Adakah kita lemah? Ya, barangkali kita lemah pada had-had tertentu. Tapi itu tidak menjadikan kita kena berhenti berusaha. Tidak. Tak mungkin. Kerana kita sayang anak kita, dan kita tak nak anak kita, atau anak sepupu kita, atau anak adik-beradik kita duduk dalam neraka Allah. Waliyadzubillah. Kita tak nak. Ini yang kita lakukan. Jadi kalau keadaannya begini, ini 96. Di Selangor yang telah difatwa sesat ada 45 ajaran, 14 masih aktif. 31 kumpulan ajaran, 45 dah fatwa, 11 masih aktif lagi. Ni dia punya tamburan kawasan. Kita kat mana? Kita kat Kelang, Puchong. Ada Syiah, ada Hakikat Hasan bin Junaid, ada Islam Jamaah, ada Negara Islam Indonesia. Ini yang telah dikenal pasti. Yang tak dikenal pasti, yang tak jumpa, yang tak zahir, yang diam, duduk diam je, merisaukan kita sebenarnya. Kemudian ini adalah ajaran-ajaran sesat yang aktif. Yang tadi 14 yang telah difatwakan sesat tapi masih aktif. Kita boleh baca sendirilah, Ini yang masih aktif lagi. Dia fatwakan sesat tapi masih aktif. Kadang-kadang tukar outfit, kadang-kadang tukar outfit, tukar baju, dan sebagainya. So, apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Kita tak boleh duduk diam, tuan-tuan. We have to do something. And this is what we do. This is what our attempt. Kita punya usaha, ikhtiar kita untuk selamatkan semua orang yang kita boleh capai tangan kita. Semoga-moga nanti di hari akhirat kelak kita terlepas berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku tahu benda ni dan aku telah cuba usaha sebagaimana yang aku terdaya, menyelamatkan akidah ini. Ini yang merisaukan kita sebenarnya, tuan-tuan. Ini yang merisaukan kita. Saya diberi masa sampai 9.30, sekarang 9.35. Saya rasa barangkali perkongsian ini sudah cukup sekurang-kurangnya untuk memberi gambaran betapa seriusnya masalah ini di dalam masyarakat kita, dan semoga-moga kita boleh mengambil tindakan yang sesuai. Artinya apa? Kuatkan lagi, tuan-tuan, anak-anak untuk belajar agama. Kuatkan lagi kita belajar agama.
Kat mana nak belajar agama? Di masjid. Kalau di masjid pasti selamat, insya-Allah. Ya? Kita tak perlu risau aku nak ikut guru sana, ikut tarikat sana. Bukan saya kata tak boleh. Tapi yang selamat apa? Oleh kerana kita tahu diri kita. Saya tidak begitu pandai contohnya. Saya tidak belajar akidah dengan mendalam untuk boleh membezakan sampai ke satu tahap yang cukup untuk saya membezakan yang benar dan yang keliru. Jadi saya nak pastikan saya belajar di masjid. Pasti betul. Ikutlah zikir-zikir yang Pak Imam baca. Nah, yang Ustaz baca tadi, ikut je zikir tu. Pasti mathur. InsyaAllah. Tak cukup rasa nak tambah zikir, baca Kitabul Azkar Imam Nawawi rahmatullah alaih, penuh zikir, mathur dalam tu, semua mathur. Tak payah risaulah zikir tu tanda mana, pasti datang daripada Nabi. Contoh kalau nak zikir banyak, itu akan lebih lagi. So selamatkan diri kita, selamatkan anak-anak kita, selamatkan keluarga kita. Semoga apa yang kita lakukan ini nanti akan diberkati oleh Allah Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dan semoga-moga nanti di hadapan Allah Ta'ala kita akan dapat mempertahankan diri kita daripada terjatuh ke dalam neraka Allah, waliyadzubillah. Jadi saya kira cukup. Ini adalah modus MO dia, macam mana cara mereka memperdaya. MO ini ditulis Imam Ghazali, tuan-tuan. Imam Ghazali tahun 470 Hijrah, lebih kurang macam itulah. Maknanya dah 1000 tahun lepas, lebih kurang 900-1000 tahun lepas. Dalam kitab Fadaih Al-Batiniyah dah keluar masa tu, Imam Ghazali dah buat dah. Ini di antara taktik-taktik dia. Sebab tak apa kita tak payah pergi mendalam pada taktik ini. Saya kira cukup perkongsian ini. Semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita, menyelamatkan kita dan anak-anak kita, supaya kita semua nanti insya-Allah Ta'ala sama-sama bertemu di dalam jannah Allah yang kekal abadi, insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua, kepada Tuan Nazir, kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid, ahli jemaah qaryah Taman Putra Perdana. Semoga-moga apa yang kita kongsikan ini memberi manfaat dan akan menjadikan kita di antara orang-orang yang minal faizin, yang berjaya menjejak kaki ke dalam syurga Allah Ta'ala, dan tidak terjatuh di kalangan orang-orang al-khasirin, orang-orang yang rugi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat surah Az-Zumar tadi. Wallahu ta'ala alam. Kita sudahi perkongsian kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.